Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita memasuki bulan Oktober ini. Saya percaya perlindungan Tuhan menyertai kita semua, terutama mereka yang masih beraktivitas di luar rumah. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sudah lama tidak hadir di rumah Tuhan. Namun percayalah, saat ini Tuhan Allah yang hadir di tempat kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Tuhan Allah hadir di tempat ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya. Tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah firman-Nya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama pujikan ayat ketiga. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baitku, untuk genapi kehendakmu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakal. Dengarlah firman Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Biarlah kita mempersiapkan hati kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang
Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh indah kalau kami di tengah-tengah badai, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah kesulitan hidup, boleh datang ke hadapan Tuhan, boleh mencari wajah Tuhan, boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami, setiap kami yang rindu akan rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah nih Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami, hidup kami yang harus kami lalui saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan atas segala waktu yang sudah kami berikan. Biarlah pujian kami, doa kami, firman yang kami dengar boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami dan meneguhkan kami dan membuka hati kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami ucapkan syukur kami untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Kekuatan tubuh kami yang sehat waktu saat ini Tuhan, di mana kami tempat beribadah, kami masih mempunyai tempat dan kami mempunyai kebebasan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang bertata atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, pandemi saat ini terjadi menyebabkan penderitaan di mana-mana. Karena mungkin ketidaktahuan kita, karena mungkin ketidakdisiplinan kita, atau tidak mengikuti aturan yang sudah diberitahu. Bahkan mungkin juga karena kita sudah jaga-jaga tapi kita lengah atau lupa. Demikian juga dosa di dalam hidup kita terjadi karena ketidaktahuan kita, ketidaktaatan kita, dan juga kelengahan kita. Maukah kita saat ini meminta ampun dan mohon kebaikan Tuhan untuk disembuhkan dan dibebaskan dari segala dosa kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Bila sepekan ini hari demi hari kami merasa ada banyak tekanan, kesulitan, tantangan yang kami hadapi sehingga kami bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kami kecewa kepada Tuhan, kami marah kepada Tuhan, dan juga bahkan disiplin rohani kami tidak lakukan. Kami terfokus kepada permasalahan kami, kepada perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak ingat kepada Tuhan. Sucikan ya Bapa, kuduskan kami sekali lagi sehingga kami layak datang menyembah, beribadah kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan, pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit diri, dengarlah berita anugerah ini. Mazmur 27 ayat 13-14 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita ya. Mengikut Tuhan memang tidaklah mudah. Namun kita telah melihat saksi-saksi iman, mereka-mereka yang sudah setia karena mengikut Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan kemenangan. Kita pujikan setiap langkah selalu mengikut Yesus. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Sekali lagi. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah
ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Ini jalan kemenangan. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Bapak Ibu, firman Daud berkata, satu hal yang kurindukan, selalu berada dekat Tuhan. Ini adalah teladan yang Daud berikan kepada kita. Semakin dekat dengan Tuhan, lebih dalam lagi bersama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar lebih dekat dengan Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Mandarinya refnya. Sensenaini Yesus, sensenaini Yesus，我爱你超越生命中一切。深深爱你耶稣，深深爱你耶稣，哦，我爱你耶稣，深深爱你。深深爱你耶稣，深深爱你耶稣，我爱你超越生命中一切。深深爱你耶稣，深深爱你耶稣，哦，我爱你耶稣，哦，我爱你耶稣，哦，我。Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau Allah yang baik, yang sudah memimpin hidup kami, khususnya dalam satu bulan yang sudah kami lalui, yaitu bulan September. Kami tahu Tuhan, bahwa ini tidak mudah, tapi kami melihat Engkau memimpin dan bahkan Engkau memelihara hidup kami. Kami juga bersyukur bisa memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Kami terus menyerahkan hidup kami mempercayakan, kami mau bersandar kepada Engkau saja. Engkau pimpin, Engkau sertai Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajarlah kami, sehingga kami makin banyak mendengar firman Tuhan, kami makin menyerupai seperti Engkau. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk kami terus melakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Hindu kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安， Apa kabarnya? 你们好吗？ Saya terus berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. 我不断的祷告，为你们祷告，让你们有健康的身体，然后在很好的情况下。 Nah, hari ini firman Tuhan yang akan dikupas itu diambil dari Mazmur 27. 今天我们要读的圣经是取自于诗篇27篇。
Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin ayat ke-7 sampai ayat yang ke-14. 我先用印尼文从第1节到第6节念，然后第7节到14节以中文来念。 Ayat yang pertama, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. 耶和华，我发声呼求的时候，求你垂听，求你恩待我，应允我。你说你们要寻求我的面，那是我心对你说：耶和华，你的面我真要寻求。求你不要向我掩面，不要发怒赶逐你的仆人。你一向是帮助我的，拯救我的神啊！求你不要撇下我，也不要离弃我。虽然我的父母离弃我，耶和华却收留我。耶和华啊，求你指示我你的道路，为我仇敌的缘故，引导我走平坦的路。求你不要照着我敌人的心愿，把我交给他们，因为有做假见证的人起来攻击我，并且口出恶报的话，我还是相信在活人之地，我可以看见耶和华的恩惠。你要等候耶和华，要刚强，要坚定你的心，要等候耶和华。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini temanya sangat indah sekali. 弟兄姐妹们，今天的主题非常美， Yaitu percaya pada Dia, hidupmu menjadi indah. 就是信靠他，你的生命变成美好。 Pertanyaannya adalah apakah benar seperti itu? 问题是说，是否像这样呢？ Kalau kita hanya melihat satu frase ini atau tema ini saja, mungkin semua orang mau percaya kepada Dia. 如果我们只单单看这个短语或者这个主题的话，可能很多人想要信靠他。 Inilah Allah yang dicari oleh salah satu anggota keluarga saya, khususnya itu adalah adik saya. 这就是我家庭其中的一个成员，就是我的弟弟，他要寻找的神。 Dia SMS begitu panjang dengan saya karena dia sedang mencari Allah yang demikian. 他给我传了许多的卷信，有这么的长，他就要寻找这样的神。 Karena SMS-nya panjang, gak habis-habisnya, maka saya berinisiatif untuk mencari Dia. 因为他的卷信很多又很长，所以我又采取主动的去寻找他。 Saya berbicara dengan Dia tentang Allah yang saya percayai. 我告诉他我所相信的神。 Saya berkata, Tuhan saya, kalau engkau percaya, pasti Dia memberikan hidup yang kekal. 如果我所相信的神你也相信的话，他就要赐给你永生。 Kalau engkau percaya, pasti Dia memberikan surga. 如果你相信他，就要赐你天堂， Dia akan memberikan damai sejahtera dan lain sebagainya kepada kita. 他要赐给你平安及一切的。 Tetapi Dia juga mengizinkan di dalam hidup kita tantangan, kesulitan, pergumulan dan lain sebagainya terjadi dalam hidup kita. 但是他允许发生在我们的生活中有任何的困难、挑战及挣扎。 Saya berkata kepada adik saya, tapi saya tetap percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. 我告诉我的弟弟，我仍然相信我的神，因为他是信实的神。 Nah, dalam nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur 27. 那个我们刚才所阅读的圣经就是诗篇27篇。 Jauh-jauh hari sudah memperlihatkan kepada kita bahwa pemazmur mengalami apa yang namanya tantangan, kesulitan dan juga namanya pergumulan. 很早以前，诗人就告诉我们，他如何的面对挣扎、面对挑战、面对困难。 Apa yang dilakukan oleh pemazmur pada waktu dia mengalami tantangan, kesulitan dan pergumulan? 诗人当他面对困难、挑战的时候、挣扎的时候，他是如何的采取态度？ Yang pertama, 第一个，
Pemazmur tetap hormat dan tetap percaya kepada Tuhan. 他仍然信靠神，并且敬畏神。 Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 第1到第3节这么说： Pemazmur atau Daud mengalami banyak pergumulan di dalam hidupnya. 诗人在他的生活，在他生命中面临了许多的挣扎。 Yang pertama, 第一个， penjahat-penjahat atau lawannya atau musuhnya menyerang Daud. 他二人他的仇敌逼近大卫。 Yang kedua, 第二个， tentara berkemah mengepung Daud. 军兵扎营攻击大卫， Yang ketiga, peperangan melawan Daud. 有战争要攻击大卫。 Yang keempat, Daud ada di dalam satu bahaya. 第四，大卫现在一个极难的日子里。 Yang kelima, bahwa Daud itu ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekatnya. 第五，大卫被他的亲人离去。 Yang keenam, bangkit menyerang saksi-saksi dusta. 还有兴起许多做假见证的人来对付他， Dan banyak perkara yang lainnya lagi. 还有其他的事情。 Nah, bagaimana sikap Daud pada waktu dia menghadapi semuanya hal itu? 当大卫面对各种的这个问题的时候，他是采取怎样的态度呢？ Yang pertama, 第一个， Daud memproklamirkan imannya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan Tuhan adalah keselamatanku. 大卫宣告他的信心，他说：“上帝是我的亮光，是我的拯救。 Yang kedua, ”第二个， Daud tidak takut. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dalam 3 ayat, hatinya tidak takut, dan bahkan di dalam 1C mengatakan dia tidak gentar. 第二经节里面，大卫说他不惊恐，他不战惊，他不害怕。 Yang ketiga, 第三， dia berkata Tuhan adalah benteng hidupku. 他说：“上帝耶和华是我的避难所。” Dan yang keempat, bahwa dia tetap percaya, dia mempercayakan hidupnya, dia bersandar, dia taat, dan dia setia kepada Tuhan. 第四，他仍然相信神，他信靠神，他仍然忠于神。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? 弟兄姐妹们，那我们又如何呢？ Apa yang membuat kita takut? Siapa yang membuat kita takut? 为什么有什么事情让我们害怕？那为什么我们要害怕呢？我们又不害怕呢？ Apa yang membuat kita gentar? Siapa yang membuat kita gentar? 什么是让我们害怕？什么让我们战惊惊恐的？ Gaji dipotongkah? 减薪吗？ Atau kita dirumahkan? 或者我们在家上班吗？ Kita di PHK atau kita kehilangan pekerjaan kita? 我们被解雇，我们失去我们的工作， Sakit, penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya. 病痛、困难及任何的情况。 Saya ingin berkata melalui firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan yang adalah terang kita. 我要透过神的话语，今天告诉弟兄姐妹们，神是我们的亮光。 Percayalah kepada Tuhan yang adalah keselamatan kita. 你们要相信耶和华是我们的拯救， Percayalah kepada Tuhan yang adalah benteng hidup kita. 你们要信靠神是我们的避难所。 Hari Kamis yang lalu, jadi 2 Kamis yang lalu, saya mengunjungi satu keluarga, saya drop makanan ke keluarga ini. 前2个星期，我拜访了一个家庭，我投下了一些食物给他们。 Saya pikir-pikir, ya, keluarga ini punya banyak alasan untuk apa? Untuk lebih takut, untuk lebih gentar dalam menghadapi kehidupan ini. 我再想一想，这个家庭应该会比我们更害怕，比我们更惊恐、战惊、丧胆的。 Coba kita bayangkan. 我们是想看， Ini saya sekarang lagi bicara kasus, bukan bicara orang ya. 我现在是讲的是一个案例，不是人呀。 Satu, 第一， dari 6 anggota keluarga tidak ada satupun yang bekerja. 在6个家庭成员里，没有一个是工作的。 Yang kedua, 第二个， ada beberapa anggota keluarga yang bermasalah dengan yang namanya dengan hal psikis. 其中有好几个家庭成员有所谓的心理的问题。 Ada anggota keluarga yang memiliki penyakit yang cukup serius, itu yang ketiga. 第三，家庭成员里面还有几个有面对严重的生理的问题、健康的问题。 Yang keempat, tidak memiliki pendidikan yang jelas. 第四，他们没有清楚的教育背景。 Yang kelima, tidak punya skill mereka. 第四，他们没有特别的技能， Dan lain sebagainya. 还有其他等等。 Tapi dari kesaksian-kesaksian yang mereka lakukan, yaitu dengan menghafal ayat-ayat Alkitab pasal demi pasal. 但是从他们生命的见证呢，他们背诵圣经一章又一章的，一节又一节的。 Saya yakin dan percaya bahwa mereka di dalam keterbatasan mereka percaya kepada Tuhan. 我相信他们这样子的情形，在他们的有限里面，他们相信神。
Uniknya mereka bisa bertahan sampai pada saat ini. 更奇特的，他们能够维持到现在， Tuhan tetap pelihara mereka. 神仍然看顾他们。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 因此，弟兄姐妹们， jangan takut, 你们不要上胆， jangan takut hatimu, 你们的心不要害怕， jangan 你 gentar. 们不要战兢， Tetaplah percaya kepada Tuhan. 你们仍然要信靠神。 Apa yang dilakukan Daud pada waktu dia mengalami tantangan, kesulitan dan pergumulan dalam kehidupan dia? 大卫在他面对他生活上的困难之代他挑战的时候，他如何采取他行动？ Yang kedua, 第二个， Daud rindu kehadiran Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. 从4节到第6节里，大卫仍然渴慕神。 Kerinduannya ini seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur yang sebelumnya, yaitu ayat Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. 他这种渴慕神的心情呢，在26章诗篇26章里面已经表述出来了。 Hal ini adalah yang paling berharga dalam hidup dia. 这个是在他生命中最宝贵的事情， Hal ini adalah yang paling diingin dalam hidup dia. 这个就是大卫所需要的。 Dan bahkan di dalam bait Allah ini dia bisa berdoa di hadapan Tuhan. 在神的殿里面，他可以向神祷告亲属， Ini doa daripada Daud. 这就是大卫的祷告。 Realisasi daripada kehadiran Tuhan ini terjadi dengan beberapa cara. 他实现上帝在他的生命中以几个的方法。 Yang pertama, dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. 第一个，他一生一世住在耶和华的殿里； Yang kedua, di dalam rumah Tuhan dia bisa menyaksikan kemurahan daripada Tuhan. 第二个，他瞻仰神的荣美； Bahkan yang ketiga, dia bisa menikmati bait daripada Tuhan. 第三，他甚至于可以享受这个在他的殿中求问他。 Mengapa demikian? 为何如此呢？ Karena yang pertama, Tuhan melindungi Daud di dalam pondoknya pada waktu dia ada dalam bahaya. 第一个，当他在急难的时候，他在神的殿里面，在神的帐篷里面。 Yang kedua, Tuhan menyembunyikan Daud di kemah Tuhan. 第二，神把大卫藏在他的帐幕的隐秘处。 Dan yang ketiga, Tuhan mengangkat Daud ke atas gunung batu. 第三，神把他高举，把他放在磐石上。 Sehingga impactnya membuat Daud, dia tegak kepalanya untuk melakukan beberapa hal. 因此产生的影响，大卫可以能够抬头昂首的，他做了几个事情。 Yang pertama, dengan kepala yang tegak dia mengatasi pergumulannya, musuhnya yang ada di sekeliling Daud. 他可以抬头克服他的敌人、他的仇人他四周的敌人。 Yang kedua, Daud mempersembahkan korban persembahan dengan sorak-sorai. 第二，大卫他献上欢呼的祭给神。 Yang ketiga, Daud mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. 第三，大卫要歌唱给耶和华。 Bapak Ibu Saudara sekalian, jika situasi Daud ini terjadi kepada kita, 如果大卫所遭遇的发生在我们的身上的话， bagaimana sikap kita? 我们的态度当如何呢？ Siapa yang kita ingini? 是谁是我们所愿意的？ Siapa yang kita rindukan? 我们渴慕谁呢？ Siapa yang kita ingat pada waktu kita dalam pergumulan-pergumulan kita? 在我们面临挣扎的时候，是谁我们所向往的？ Kepandaian kita kah? 是我们的聪明嘛？ Kepintaran kita kah? 是我们的能力是吗？ Atau kita ingat pengalaman kita? 或者我们想起我们的经验？ Atau kita cari dukun, kita cari paranormal untuk menyelesaikan permasalahan kita? 或者我们找巫师、占卜的、算命的？ Atau kita cari orang kuat kah? Atau kita cari orang kaya kah? 或者我们找有能力的人，或者有富有的人？ Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， dulu saya berpikir bahwa orang kaya bisa menyelesaikan permasalahan saya. 以前我常想有钱人可以解决我的问题， Asal dia bantu saya, bereslah perkara saya. 只要他帮助我，我的问题就解决了。 Tuhan juga bisa pakai orang kaya ya. 但是上帝还是会用有钱的人。 Satu sisi ada benarnya. 在一个方面就有他的真理的。 Tapi 21 tahun sejak saya menyerahkan diri, saya ikut Tuhan sampai saat ini, Tuhanlah jawabannya. 但是我21年跟随神，神是我唯一的答案。 Kalau kita ingat Tuhan, maka Tuhan bisa memakai berbagai cara bahkan yang tidak masuk akal untuk melindungi kita, untuk menolong kita. 当我们信靠神的时候，神会用各种的方法是
我们甚至于认为不合理的来帮助我们解决我们的问题。21 tahun yang lalu, 21年前， begitu motor saya perlu diganti gitu ya. 当我的机车要换的时候， Tuhan kirim seorang pendeta. 神差派了一个牧师， Dia berkata begini kepada saya, 他对我这么说 Bun, 阿文， motor kamu jual. 你的机车可以卖了， Dapat berapa duit itu? 你可以得到多少的钱， Cari motor yang baru. 再找新的摩托车 Nah, kekurangannya nanti saya dukung kamu. 不够的我会支持你。 21 tahun yang lalu. 21年前， 20 tahun yang lalu. 20年前呢， Begitu masuk STT, 当我进到神学院的时候， saya disponsor gereja 1 tahun. 有一所教会赞助我1年， Setelah itu saya lepaskan sponsor itu. 之后呢，我就放弃这个赞助者。 Apa yang terjadi? 发生了什么呢？ Tuhan kirim seorang TKW yaitu tenaga kerja wanita di Taiwan untuk dukung saya. 上帝差派一个在台湾的印尼外劳支持我。 Tuhan juga kirimkan seorang pendeta untuk dukung saya. 上帝也差派一个牧师来支持我。 Waktu anak saya sakit, Steve masuk rumah sakit. 当我的孩子犯了这个癫痫症的时候， Tidak ada biaya. 没有经费。 Tuhan kirim seorang ibu. 上帝差派了一个女士，一个姐妹， Saya tidak kenal. 我不认识她。 Bisa-bisanya Tuhan memakai dia untuk menutupi biaya rumah sakit saya. 神怎么能够用这样子的人来帮助付我的医院的医疗费？ Sebelum dia diseser rumah sakit karena anaknya sakit ya, dia di VIP, kami di kelas 3 itu ya. 在我的孩子还没有进医院之前，他已经到医院了。他孩子生病，就是住在头等病房。 Dia berikan persembahan kasih kepada semua saya. 他献上这个奉献的这个给我的师母。 Waktu diberikan saya ada di STT sedang ujian bahasa Yunani. 当他这个奉献的事情发生的时候，我还在神学院里面在考希腊文。 Begitu saya sampai di rumah sakit, semua saya berkata ada seorang ibu memberikan persembahan kasih. 当我回到家的时候，太太告诉我，有一位姐妹给了一个奉献。 Dia bingung, saya juga bingung. 她疑惑，我也疑惑。 Karena kami sama-sama tidak mengenal ibu itu. 因为我们2个人都不认识那个姐妹， Tapi Tuhan pakai cara yang demikian 但是上帝用这样子的方法 untuk menolong kami. 来帮助我们。 Di Kalimantan, 我在在加利曼丹， di Pontianak ya. 在昆甸， Begitu kami butuh rumah untuk tinggal, 当我们需要一个房子来居住的时候， setelah kami pelayanan dari Singkawang kami ke Pontianak. 当我们在新高旺侍奉之后，我们搬到昆甸， Cari rumah, 我们找房子 mahal. 很贵， Puji Tuhan, 感谢主， ya ada satu rumah, 有一个房子， ruko, 有一个店屋， lumayan gede. 很大的房子。 Saya sih sebenarnya nggak butuh sebegitu besar gitu ya. 其实我不需要这么大的房子， Saya tanya pemiliknya, 我问这个屋主 berapa biaya sewanya? 这个出租的租赁费是多少？ Dia bilang terserah kamu lah. 随便你啦。 Puji Tuhan, haleluya. 感谢赞美主，哈利路亚。 Ini berapa duit? 最后多少？ 2,5 juta 1 tahun loh. 1年250万， Murah luar biasa. 非常的便宜 Cari sekolah anak, 为孩子的这个学业 dapat sekolahnya. 找到了学校。 Kepala sekolah ngomong demikian. 的校长这么说 Bapak bayar SPP-nya aja 65.000. 你只要付那个学校的建设经费基金就可以了。 Buku cetaknya ditanggung pemerintah pakai dana bos. 今年政府有一个这个教育补助经费。 Nah begitu pindah ke Jakarta, 当我搬到雅加达的时候， semester genap, 这个双数的学期， minggu kedua, 第2个礼拜， pelajaran sudah dimulai. 学期已经开始了。 Cari sekolah tidak mudah. 找学校不容易， Tuhan buka jalan. 神又在开路。 Cari sekolah. 找学校， Biaya bangunannya cuma 50%. 它的这个建设经费只有50%。 Puji Tuhan, haleluya. 感谢赞美主，哈利路亚。 Begitu pindah ke sekolah lain dan di Jakarta, 当我们搬到其他的学校在雅加达的时候， sekolah yang cukup baik. 学校也非常的好， Uang bangunannya 50% juga. 它的建设费也只有50%， Cuman biayanya cukup besar.
虽然如此，但是这个费用还是很庞大的。 Saya belum buka mulut. 我还没开口， Yayasannya ngomong demikian. 这个基金会这么说 Bapak nyicil aja ya 6 kali. 先生，你只要分期付款6次。 Puji Tuhan, haleluya. 感谢赞美主，哈利路亚！ Tuhan buka jalan. 神开路， Oleh karena itu, 因此， Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， waktu kita ada mengalami namanya tantangan, 当我们面对挣扎挑战的时候， kesulitan-kesulitan, 有困难的时候， pergumulan-pergumulan, 挣扎， ingat Tuhan, 要记得神， rindukan Tuhan, 要渴慕神， ingini Tuhan, 要向往，要渴慕他， bukan berkat Tuhan. 不是他的祝福。 Ingat pemberi berkat itu. 你们要相信那赐福的神。 Kemudian 然后呢， tegakkan kepala 你 kita, 们要昂首抬起头来， persembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sorak-sorai. 你们要用欢呼来献上自己的生命给神。 Bernyanyilah bagi 你 Tuhan, 们要歌唱赞美神， bermasmurlah bagi Tuhan yang setia. 你们要颂赞他以慈爱的信实。 Itu yang kedua. 这就是第二件的事情。 Apa yang dilakukan Daud pada waktu dia mengalami namanya itu tantangan, kesulitan dan pergumulan dalam hidup dia? 大卫在他面临生命中的挣扎困难的时候，他是采取怎么样的态度呢？ Yang ketiga, 第三样， dia berdoa dan mengikuti firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 他靠着主，他依靠主，接着祷告，如同在第7节到12节的。 Ayat yang ke-7 14 merupakan seruan doa daripada Daud karena ketakutan yang mencemaskan. 他向上帝呼求，因为他害怕战境。 Dia punya hasrat yang terdapat dalam poin 2 yang tadi saya katakan, dia rindu bait Tuhan, dia rindu kehadiran daripada Tuhan. 在他的内心里面有一种渴慕神，渴慕在神的殿里面。 Tetapi jika Daud, dia tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, 但是大卫不能到神的殿里面， dia masih bisa tetap datang kepada Tuhan melalui doa. 他仍然可以来到神的面前，借着祷告。 Maka dengan rendah hati Daud datang di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. 因此，大卫存着谦卑的心来到神的面前，他向上帝呼求。 Di dalam ayat 7 dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. 在第7节里面，他这样说：“耶和华，我发声呼求的时候，求你垂听，求你恩待我。” Bukan saja Daud berdoa, tetapi hatinya meresponi, mengikuti firman Tuhan. 不只单单向上帝呼求祷告，但是他的心回应神。 Firman Tuhan berkata kepada Daud, 上帝的话对大卫说 carilah wajahku. 你要寻找我的面。 Maka Daud mencari Tuhan, dia mencari wajah Tuhan. 因此，大卫真的寻求上帝的面， Dia mengikuti firman Tuhan. 他跟随遵行神的话。 Setelah itu Daud menyuruhkan atau menyebutkan permohonan-permohonannya secara terperinci. 之后，他很详细的向上帝发出他的呼求。 Dia berkata yang pertama, janganlah menyembunyikan wajahmu Tuhan. 第一件事，他跟上帝说：“神啊，你不要向我掩面， Janganlah menolak hambamu dengan murka. 不要向我发怒赶逐我， Janganlah membuang aku. 求你不要撇下我， Yang keempat, janganlah meninggalkan aku. 你不要离弃我， Lalu apa? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku. 求你指示我你的道路， Lalu yang keenam, tuntunlah aku di jalan yang rata. 然后求你指示我走平坦的道路。” Dan yang terakhir, janganlah menyerahkan aku. 然后最后他说：“不要把我交给他们。 Mengapa demikian? ”为什么如此呢？ Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah pertolonganku dalam ayat 9c. 在第9节里面，他说：“因为上帝是我的帮助者。 Yang kedua, bahwa Tuhan menyambut daripada Daud. ”接下来上帝收留大卫。 Dia tahu meskipun seisi dunia ini meninggalkan Daud, ayahnya atau ibunya sekalipun meninggalkan Daud, tapi Tuhan menyambut daripada Daud. 他知道他的家人、他的父母、全世界的人都离开他，但是神把他藏在他的会幕里。 Dan bahkan dia berkata Tuhan itu baik bagi dia. 他仍然说神对他蛮有恩惠的。 Inilah isi doa daripada Daud dan juga pengharapan Daud kepada Tuhannya. 这就是
大卫的祷告，这是他对神的盼望。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， seorang ibu yang bernama Louise Redden, 有一个妇女叫做路易雷登， dia miskin, bajunya juga kotor, robek-robek lalu memasuki satu supermarket. 她很穷困，她穿着破旧的衣服进到一个超市里。 Dia memelas supaya diperbolehkan mengutang di supermarket itu kepada pemiliknya. 他以那种可怜的样子乞讨，让他可以在这个商店里面欠债。 Dia berkata, 他这么说 Pak, tolong saya, 先生，请你帮助我， kasihanilah saya, 求你可怜我， kasih saya utang. 请你给我可以欠债。 Saya janji, 我做承诺， setelah saya punya uang saya akan bayar. 当我有这个钱的时候，我会付给你的。 Suami saya sakit, 我的先生病了， sudah seminggu tidak bekerja. 已经1个礼拜没有工作了。 Saya punya 7 anak. 我又有7个孩子， Anak saya semuanya butuh makan. 我的所有的孩子都需要食物。 Tapi John Longhorst, pemilik daripada supermarket itu, dia berkata kepada ibu itu demikian. 但是这个超市的这个店主的话，他叫做约翰龙浩这样说： Ibu tidak punya kartu kredit. 你没有信用卡， Ibu tidak punya jaminan. 你没有任何的保障， Gimana bayarnya? 你怎么付呢？ Pergi. 走开！ Nah, di dekat counter ada seorang pelanggan yang sudah menyaksikan mereka dari awal sampai pada saat itu. 有一个人在这个柜台里面，从头到尾都一直在看着他们的交谈。 Akhirnya dia mendekati kedua orang itu ya, ibu itu dan juga pemilik supermarket itu. 然后他就来到这个2个人，就是这个店主跟这个妇女。 Dia berkata demikian, 如此说， biarkan dia beli kebutuhannya, nanti saya yang bayar. 你就让他购买他所需要的，等下我付他的这个钱。 Nah, karena malu pemilik toko itu berkata demikian. 因为害羞，所以这个店主这么说。 Enggak perlu, Pak. 不需要， Saya sendiri akan memberikannya dengan gratis. 我自己可以给他免费。 Nah, ibu punya gak daftar belanjaan? 你有没有你这个购买单？ Kata ibu ini ada deh, Pak. 这个姐妹说有这个Dia menunjukkan secari kertas yang lusuh dan di situ ada daftar belanjaannya dia. 他就拿出一张已经破旧又有一点烂的那个纸张，里面有他的购买的所列出的都。 Coba ibu letakkan daftar belanjaan itu ke sisi batu timbangan. 你就把你这个购物单放在那个磅秤的这个磅秤里面。 Saya akan berikan gratis kepada ibu sesuai dengan berat daripada daftar belanjaan ibu itu. 我会给你免费，正如你那张纸张的重量。 Mana masuk akal? 怎么会让我们明白能够接受呢？ Selembar kertas ini beratnya berapa sih? 一张这个纸，它的分量是多少呢？ Maka dengan agak ragu dan putus asa, Ibu Louise itu menundukkan kepala sebentar, lalu dia menuliskan sesuatu pada kertas lusuh itu. 然后这位姐妹犹豫一下，然后她就在她这张破旧的纸里面写了一些东西。 Lalu dengan tetap menundukkan kepalanya, dia meletakkan daftar belanjaannya pada sisi batu timbangan. 然后她垂着头的把她那张纸张放在这个购物章，放在那个磅秤里面。 Tapi tiba-tiba mata pemilik supermarket itu terbelalak. 但是突然，这个店主的眼睁大了， Jarum timbangan itu bergerak turun dengan cepat. 这个磅秤的那个针头呢，就往下掉得很快。 Dia bergumam, aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. 他就自言自语的小声的说：“我不相信我眼睛所看到的。” Lalu Ibu Louise Redden itu mengambil kebutuhannya lalu dikasih kepada pemilik supermarket itu. 这个雷登就将他这个购买单交给这个店主。 Lalu pemilik toko itu menaruh barang-barang itu ke sisi timbangan yang lainnya. 这个店主呢，就把他所选的这些所购买的这个物品呢，就放在另外一个磅秤里面。 Dia taruh sampai sudah tidak ada tempat lagi untuk barang daripada Ibu Louise ini. 他一直放的，
知道那个磅秤没有地方可以放， Tapi jarum timbangan itu tetap tidak bergerak. 但是那个磅秤的针呢仍然没有动。 Pemilik toko itu jengkel. 这个店主感觉很困扰， Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. 他非常的纳闷，但是他不能做任何的事情， Dia tidak tahan. 他受不了了， Diam-diam dia ambil sobekan kertas itu. 他慢慢的把那张破旧的纸张拿起来， Dia lihat daftar belanjaan ibu miskin itu. 他看了这个购物单里面所写的这个物品， Matanya terbelalak. 他又睁大了眼睛， Di atas kertas kumual itu tertulis sebuah doa yang pendek. 在这个购物单里面有一个简短的这个祷告词， Doanya demikian. 他的祷告是这么说的： Tuhan, 神啊， Engkau tahu apa yang hamba-Mu perlukan. 你知道你的使女所需要的是什么？ Hamba-Mu 你的使女 menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. 将一切的都交托在你的手中。 Pemilik toko itu terdiam. 这个店主静默了。 Lalu Ibu Louis membawa barang kebutuhannya dan dia berterima kasih kepada pemilik toko itu. 然后这个妇女就向这个店主致谢。 Nah, sambil keluar dia bertemu dengan pelanggan yang baik hati itu dan pelanggan baik hati itu memberikan uang selembar $50. 一面走着他见到了这个良善的这个顾客，这个顾客呢又将50元交给这个。 Setelah Ibu Louis keluar, 当路易出来之后， pemilik toko itu memeriksa timbangannya 这个店主呢检查他的磅秤， dan menemukan timbangannya 然后他发现他的磅秤， yang dipakainya itu 他所使用的那个磅秤 ternyata rusak. 原来是坏了。 Memang hanya Tuhan yang tahu bobot sebuah doa. 只有神知道这个祷告的分量。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？ Pada waktu kita mengalami namanya tantangan, kesulitan, pergumulan dalam hidup ini, 当我们面对挑战、困难、挣扎的时候， apa yang kita lakukan? 我们做了什么？ Bagaimana sikap kita menghadapi semua hal itu? 当我们面对这一切的时候，我们的态度又如何呢？ Belajar daripada firman Tuhan. 我们要学习神的话， Seperti yang dilakukan oleh pemazmur, apa yang dilakukan oleh Daud. 正如诗人大卫所做的， Dia tetap takut, dia hormat dan percaya kepada Tuhan. 他仍然敬畏神，他仍然信靠神， Dia rindu Tuhan, dia rindu kehadiran daripada Tuhan. 他渴望神的同在， Dan dia tetap berdoa dan mengikuti kebenaran firman Tuhan. 他仍然祷告，并且遵循神的真理。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini. 愿上帝赐福我们每一位。 Tuhan Yesus memberkatimu. 耶稣基督赐福你们。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Minta Guru Injil Brando berdoa untuk firman Tuhan. 天父，我们满心感谢赞美你，借着你的话语再一次教导我们，我们要学习大卫那样的心境，将他所面对各种的困难，面对敌人的围绕的时候，敌人攻击他的时候，在这样子的急难之中，他仍然寻求你，你是何等慈爱信实的神。因此，我们要效法大卫那种对神的认识、对神的信靠、对神的敬畏，他还可以在凡事上寻求神你的面，他可以渴慕在神你的殿里亲近你，寻求你的帮助。我们何等的感谢你，因为你如此的真实又可信靠的神。我们恭敬将我们每一位交在你的手中，我们愿意借着你的话语成为我们生命的指南，学习跟随你，敬畏你，活出有基督长成的身量。我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉我主耶稣基督的名恳求，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福你们。 Oke, tiba saatnya Bapak Ibu sekalian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu dari PPK 54, Bawalah Aku ke Salib. Kita akan nyanyikan satu kali, setelah itu kita akan lanjutkan rapnya. Setelah pas rapnya kita bangkit berdiri.
hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku dihapuskan, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya bangkit berdiri. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengajar kepada kita, sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita, sebelum kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita merefleksikan diri. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita bisa melalui bulan September. Saya yakin dan percaya, tidak mudah, tapi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang baik itu. Yang kedua, sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mungkin ada perkara dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, terhadap Tuhan sendiri ataupun terhadap sesama. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak makan dosa kita. Dan yang ketiga, setelah kita makan, mari kita berkomitmen dalam doa kita untuk lebih setia kepada Tuhan, untuk hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Saya akan berikan waktu kepada setiap kita. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang baik, yang sudah memimpin hidup kami hari lepas hari di dalam bulan September. Kami bisa melaluinya karena Engkau memimpin, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau menyertai kami di dalam bagian hidup kami paling sulit. Dan hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami ingin naikkan puji dan syukur atas anugerah daripada Tuhan, untuk kebaikan daripada Tuhan. Kami juga datang di hadapan Engkau ya Tuhan, sebelum kami makan roti dan juga minum anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kami, yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus kami. Sucikan, kuduskan kami ya Bapa sekali lagi, sehingga kami layak datang bersemeja dengan Tuhan. Dan juga kami terus menyerahkan diri kami Tuhan, setelah kami mengikuti perjamuan kudus ini, biarlah hati kami terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau hidup lebih baik, lebih setia, lebih suci, lebih kudus di hadapan Tuhan. Pada waktu orang lain lihat hidup kami, mereka melihat Kristus. Ini doa kami Bapa, syukur kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa.
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tangan kita pegang roti, tangan kiri kita pegang anggur. Ya, pertama-tama kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama makan roti terlebih dahulu. Nah, sesudah itu kita pindahkan anggur dalam cawan ini ke tangan kanan kita. Lalu juga dengan ucapan syukur kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau Allah yang baik. Pada waktu kami berdosa, Engkau mencari kami Tuhan. Bahkan Engkau mati digantungkan di atas kayu salib. Hari ini kami bisa bersemeja dengan Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kami ingat peristiwa di Kalvari. Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk makanan rohani dan makanan jasmani yang sudah kita nikmati bersama melalui perjamuan kudus yang sudah kita lakukan. Terima kasih untuk Musa Saubun dan Pak Brando yang sudah melayani kita. Kita bersyukur untuk semuanya. Mari kita memberikan persembahan kita yang bisa kita lakukan melalui transfer yang ada di layar, ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan uang elektronik seperti OVO, GoPay, bisa juga melakukan scan barcode yang ada di layar juga ya. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. 天父上帝，我们再一次来到你的面前，我们向你献上感恩。我们今天可以来到你的面前来敬拜你，这是你极大的恩典，我们向你献上感谢。但是主啊，这个时候在疫情期间有非常的困难，我们所要面对，我们面对许许多多的挑战。主，我们再一次来到你的面前，我们向你仰望，因为你是我们的帮助，你是我们的山寨。 你是我们的亮光，我们的拯救，你向来都帮助我们，因此我们恳求神你自己赐福。我们这个时候可以将金钱奉献，求神你欢喜悦纳，使用在你的圣工上。我们感谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名恳求，阿门。 Amin. Bapak Ibu, kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Sepanjang Jalan Anugerah. Lagu ini mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi, karena Tuhan selalu menjaga kita, memberikan anugerah bagi kita, dan Dia yang menyertai kita selalu di lautan maupun di gunung. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kita nyanyikan Mandarinnya ya. 你舍我的主，引我在这一路，靠山我的谷，都是你在保护。万
万人中唯独你爱我认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手引我走这人生路。 Setiap langkahku, Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Mari kita bersama-sama naikkan doa kita. Kita akan naikkan dua doa syafaat. Kita bersama-sama bersehati dimanapun kita berada. Mari kita berdoa untuk pelayanan di gereja kita GKBJ melalui virtual maupun online maupun yang kita lakukan saat ini bersama-sama. Kita berdoa untuk pembesukan, persekutuan doa, persekutuan komisi-komisi, rapat-rapat perencanaan tahun 2021 dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Mari kita supaya ini bisa berjalan dengan efektif dan anak-anak Tuhan di gereja kita tetap terlayani semua. Mari kita berdoa untuk GKBJ. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami satu tempat wadah untuk beribadah bersama-sama, di mana kami boleh bertumbuh, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, boleh memberikan pelayanan kami yang sudah Tuhan tebus, kami semua yang boleh menerima rahmat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan melalui online saat ini Tuhan, untuk virtual, kami menyerahkan untuk setiap peralatan bagi anak-anak Tuhan yang diperlukan, dan juga kami berdoa untuk setiap keefektifan di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan semuanya Tuhan, melalui virtual maupun online. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan maupun majelis maupun pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di tengah wabah ini Tuhan, melalui online ini Tuhan, kami tetap boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Tuhan, pakai semuanya juga untuk perencanaan kami tahun 2021 untuk rapat-rapat yang diadakan online. Boleh semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan sertai semua, Tuhan berkati. Tuhan, kami boleh dipersiapkan untuk memasuki suatu era baru, suatu era new, yang dimana kami boleh semua boleh melakukan segala sesuatu melalui teknologi-teknologi yang sudah ada. Tuhan, kami menyerahkan ini Tuhan, kami tetap ingat janji Tuhan untuk setiap kami dan juga perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk pemerintahan negara kita. Kita berdoa untuk para pemimpin, pengambil keputusan, orang-orang yang bertugas melawan COVID. Kita berdoa juga untuk Gubernur DKI khususnya Pak Anies, berikan hikmat supaya kita semua boleh terselamatkan melewati wabah ini. Kita berdoa supaya semua bersatu mengatasi ini, baik pandemi maupun persoalan ekonomi maupun persoalan-persoalan yang lain. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur kami boleh tinggal di negara kami, di Indonesia ini Tuhan, khususnya di Jakarta. Kami menyerahkan untuk kami semua Tuhan yang saat ini berada di sini. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, pemerintahan daerah, para aparat yang sedang mengatur melawan COVID ini Tuhan, wabah ini Tuhan, supaya tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi. Kami mau menyerahkan ini semua Tuhan, berikan hikmat, berikan kesabaran. Sekali lagi Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk negara kami, untuk kami semua, baik kami yang sudah mendengar saudara-saudara kami yang menjadi korban, atau kan kami semua yang masih sehat. Tuhan, Kau lindungi kami semua. Biarlah Tuhan Kau memimpin sekali lagi pemerintahan negara kami, supaya boleh melewati masa-masa sulit ini, baik masalah ekonomi,
masalah kesehatan maupun masalah-masalah yang lain. Mungkin juga banjir yang sebentar lagi akan harus dihadapi. Tuhan, kami menyerahkan ini ke dalam Tuhan. Berikan hikmat kepada kepala pemerintahan, khususnya Pak Anies. Tuhan berikan hikmat, sekali lagi punya hati yang untuk melayani anak-anak Tuhan, melayani para penduduk di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita. Pertama-tama kita akan melakukannya dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的生者，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们感谢赞美你， Engkau Allah yang baik. 你是良善的神， Engkau sudah memberkati kami dengan pujian pengagungan kami. 你已经用赞美来接受我们的敬拜， Biarlah Tuhan disenangkan, Tuhan dipuaskan. 愿神你喜悦，你的心满足。 Bahkan Engkau mengajar kami dengan kebenaran firman Tuhan. 你真正用你的话语来教导我们， Berikan kami hikmat kekuatan pertolongan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. 求你给我们力量，可以行出你的话语来。 Hamba-Mu terus berdoa. 你的仆人不断的祷告， Berikan kami hikmat kekuatan pertolongan untuk kami terus bisa bekerja melayani Tuhan. 求你仍然给我们智慧、聪明、力量，让我们可以服侍你。 Dan bahkan Engkau berikan kami imunitas lebih sehingga kami dihindarkan dari berbagai penyakit menular, khususnya COVID-19. 求你给我们的这个健康的身体，并且有强健的这个抵抗力，可以来抵抗这个疫情。 Dan di dalam menjalankan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kami rindu Tuhan memberkati kami. 我们所进行的每一个活动，我们的工作，我们的生活，愿神你赐福我们。 Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. 因此恳求弟兄姐妹们，你们领受神的话，神的祝福。 Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia, Allah Anak, Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, dan kiranya nasihat pertolongan kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin, bahkan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk, saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan melindungi kita semua.